Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Okey. So, topik ni topik paling basic sekali. Penerangan, especially kepada korang yang baru, mengenai apa sebenarnya anxiety disorder tu. Sebelum tu, kita run intro dulu. Okey. So, apakah dia anxiety disorder? Itu yang kita nak belajar malam ni. Malam lah. Hari ni malam lah kan, kat sini aku malam. So, itu yang kita nak belajar. Apakah dia anxiety disorder? So, kefahaman asasnya ialah macam ni. Aku ni ialah seorang yang kena anxiety, menghidap anxiety ni berpunca daripada GERD. Daripada gastroesophageal reflux disease. Aku kena GERD, pedih hulu hati. Kemudian pedih hulu hati tu menyebabkan satu orang tu akan kena anxiety. Sebab apa? Perut adalah otak kedua manusia. Sekiranya perut bermasalah, maka satu badan kau akan bermasalah. Okey. Jadi macam mana anxiety ni terjadi? Okey, ada orang sangka menggeletar, takut, terkejut, panik, berpeluh-peluh tu, itu adalah anxiety. Sebenarnya itu dipanggil panic attack, serangan panik. Okey, serangan panik ni dia datang tiba-tiba, datang terus kan. Kau tiba-tiba tengah memandu ke, ataupun tengah duduk relax tengok TV, tiba-tiba terkejut, menggigil, berdebar dan sebagainya. Tapi anxiety ini adalah fikiran ataupun hasutan diri kau kepada diri kau sendiri yang telah berkumpul lama. Dia akan berkumpul lama dan dia naik, dia build up sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. So itu adalah anxiety. Jadi anxiety ni sebenarnya perasaan takut yang engkau bina sendiri kan, disebabkan kacau bilau hormon dan sebagainya. Aku secara saintifiknya aku tak tahulah nak cakap macam mana, tapi sebab aku bukan doktor, aku bukan sekretari, aku tak ada credibility pun nak cerita dengan korang pasal benda ni. Dan korang tak sepatutnya ambil information yang datang daripada aku ni. Tapi aku ada pengalaman dan aku ada kawan-kawan yang aku belajar daripada mereka, doktor-doktor lah waktu aku bekerja dulu di sebuah universiti tempatan yang terkenal dengan medical lah. Dan aku bekerja di fakulti perubatan di universiti tersebut. Tapi itu tidak menjadikan aku doktor sebab aku bukan jadi doktor kat situ. Aku jadi graphic designer. Tapi bila duduk sana 3 tahun, berkawan dengan ramai doktor, belajar macam-macam, borak, makan dan sebagainya, kita pun dapat ilmu. Okey. Jadi macam mana kau boleh jadi anxiety daripada perut? Jadi itu aku tak dapat nak explain secara saintifiknya macam mana kaitan antara perut dengan anxiety tu. Tapi orang yang ada GERD, yang ada pedih hulu hati, acid reflux dan sebagainya, memang sangat mudah nak jadi anxiety lah. Dan anxiety ni dia jadi macam mana? Dia sebenarnya anxiety ni semua orang ada. Semua orang ada anxiety. Anxiety ni kalau dalam bahasa senang, bahasa Melayu kita ni, ialah emosi lah kan. Kita ada rasa takut, biasa. Kita ada rasa menggelabah, biasa. Kita ada rasa risau, itu biasa. Kita rasa cemas, itu biasa. Okey? Jadi ini adalah perasaan biasa satu orang manusia. Biasa kan? Tak ada masalah. Tapi kalau orang itu dia sudah jadi disorder, anxiety dia tu telah jadi disorder, dia tak lagi jadi biasa. Dia akan jadi cemas yang luar biasa kan? Takut yang luar biasa, risau yang luar biasa, yang sangat-sangat risau. Dia akan menggelabah, yang sangat-sangat menggelabah. Semua jadi ekstra. Perasaan-perasaan normal tu, perasaan-perasaan takut, cemas dan sebagainya tu jadi ekstra sensitif, ekstra takut. Kalau kau ekstra risau, ekstra risau. Semua jadi ekstra. Jadi aku dulu, aku tak sedar bila aku kena GERD. Aku tak sedar. Sebab GERD ni masalah dia tak sakit. Dia tidak sakit. Tapi kita kena, kita rasa tak selesa. Kita rasa asam, Indonesia panggil asam lambung, naik ke tekak, sampai rasa masam dia tekak.
dan aku tak ada langsung terfikir bahawa dia ada kaitan dengan anxiety. Jadi kita tak nampak pertalian dua tu. Jadi bila kita tak ada nampak pertalian dua tu, kita teruskan je lah kehidupan kita dan anggap benda yang kita hidap di perut ni adalah benda biasa saja. Tiba-tiba satu hari kita mula cemas. Kenapa kenapa aku rasa macam ni? Tapi kita tak panik lagi. Kita cuma risau. Perut aku rasa pelik. Kenapa aku rasa macam badan lenguh-lenguh, tak sedap. Biasa tak rasa macam ni pun. Dia mula. Kemudian dia berkumpul. Dalam tempoh bertambahnya itu, tiba-tiba ada hasutan-hasutan daripada minda kau yang akan cakap, kenapa belakang aku sakit? Ke aku ada masalah tulang belakang? Nampak tak permulaan dia? Dia sendiri, minda kita sendiri yang menyangka-nyangka, yang meneka-neka. Kemudian kalau ada yang pandai mungkin boleh buka Google kan, cari sakit belakang, punca sakit belakang. Kemudian yang keluar tu pastilah maklumat-maklumat senarai penyakit yang berkaitan dengan sakit belakang. Mungkin anda ada, dia tulis mungkin kerana disebabkan saraf, tulang belakang. Dan di situlah bermulanya ketakutan-ketakutan yang muncul ni datang dalam diri, dalam fikiran, dalam minda. So dekat situ kita akan mula, aku ni rasa macam ni ke? Aku ni memang ada masalah saraf ke? Kemudian tiba-tiba hinggap pula sakit kepala, tapi sakit kepala sebelah kan. Jadi biasanya dulu kita memang pening, kita memang biasa sakit-sakit kepala, pening, salah tidur dan sebagainya. Tapi kita tak risau. Tapi bila kita bermula ada anxiety, kita macam, kenapa aku sakit sebelah kepala? Google. Kemungkinan baru otak. Mulalah kita kan, kita dah risau, dah tak tahu apa reaksi yang sepatutnya dibuat. Kita secara tak langsung minda kita tiba-tiba menghasut kita, something wrong, ada masalah ni, aku nak kena pergi rawat diri aku nak kena pergi tengok apa masalah diri aku kan. Dan kita pun mulalah operasi, pergi ke klinik, pergi ke hospital, tanya, cek. Bila tanya, cek, doktor cakap awak tak ada masalah, awak okey. Cek. Okey, tapi kita masih lagi sangka dan ingat kita ada sakit ni. Rupanya kita tak tahu bahawa sakit itu adalah sakit khayalan, bukan sakit sebenar. Ini masalah dia, orang ada anxiety. Dia tidak boleh membezakan sakit benar ke sakit yang fantasi, sakit khayalan ke ataupun sakit yang betul-betul sakit. Ini masalah dia. Jadi merisaukan tentang satu sakit itu telah menjadi satu amalan, dan kita makin risau, makin menambah lagi kerisauan. Akhirnya kita duduk dalam belenggu di mana kita tak lagi boleh bertenang. Sampailah satu masa dia jadi serangan panic attack. Bermulalah episod menggigil, berpeluh, cemas, berdebar, takut, ingat mati dan sebagainya. Bermulalah di situ. Dan dia akan berulang. Trauma akibat daripada kita panic attack itu akan mempengaruhi anxiety kita, menambahkan lagi keburukan pada anxiety. Dan apabila anxiety bertambah buruk, dia menyebabkan serangan attack yang lebih kuat lagi. Dan serangan attack lebih kuat itu akan menambah lagi trauma kepada anxiety kita yang kita dah memang sedia ada. Jadi dia berulang bertambah dan tiada jalan henti. Itulah dia anxiety disorder. Okey. Jadi macam mana kita nak menghadapi anxiety disorder ni? Macam mana kita nak mengharungi dia? Untuk mengharungi dia, aku terangkan dalam video-video di playlist aku ni. Ada banyak lagi video yang anda kena tengok selepas-lepas ni. Dan tolong jangan skip. Tengoklah satu-satu, belajar teknik-teknik dia. Dan cara nak mengharungi anxiety kita ni ialah, pertama sekali, bahagian pertama ialah selesaikan masalah punca dia, iaitu perut. Kerana perut, maka dia rosak kan. Kita punya minda kita jadi rosak. Jadi bila kita selesaikan masalah perut kita, insya-Allah minda kita akan
hilang. Yang cemas-cemas, anxiety tu akan hilang bila punca kerosakan dia tu telah kita rawat. Tapi nak merawat perut ni dia makan masa dan kena faham macam mana teknik dan sebagainya, dan belajar daripada video-video lagi yang lain. Selepas ni, dalam tempoh merawat perut tu, anda kena buat bahagian kedua. Apakah dia bahagian kedua? Iaitu menguruskan anxiety. Macam mana nak uruskan anxiety? Tadi satu bahagian pertama merawat perut, kedua ialah menguruskan anxiety tu. Bila anda kena anxiety, anda ada lintasan-lintasan minda yang negatif, anda ada ketakutan, anda ada kecemasan, risau dan sebagainya, serangan panik dan sebagainya, anda nak buat apa? Nak buat apa? Kau nak buat apa? Masa kena attack ni nak buat apa? Itu penting belajar. Jadi dalam teknik-teknik selepas ni ada diajar macam mana nak menguruskan benda tu. So semoga membantu. Tolong tengok semua video-video yang ada. Dan satu lagi, sekiranya korang nak dimaklumkan dalam sesi live, kalau aku buat sesi live, kalau korang nak dimaklumkan dalam sesi live, tolong tolong pergi daftar di alamat ni, dekat yang keluar dekat seri ni, ataupun anda pergi dekat description video ni, ada link untuk daftar di daftar.inregime.com. Dan bila korang daftar kat situ, korang masukkan nombor telefon dan email. Sebelum aku buat live, aku akan SMS kepada korang, okey, aku akan live dalam sejam lagi, so korang boleh standby. Alright, so daftar di situ. Dan semoga anda terus belajar, tengok semua video saya sampai habis, dan usaha untuk sembuh. Macam mana aku boleh sembuh, korang pun pasti boleh sembuh, insyaAllah. Jumpa lagi. Bye-bye.